Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan Cikgu Rashidah. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat ya. Okey, baik. Hari ini kita masih lagi belajar bahasa Melayu tahun 1. Cikgu harap semua bersedia ya. Untuk hari ini ada buku teks ya. Pastikan ada buku teks sebab kita akan guna buku teks. Okey, baik. Apa yang kita nak belajar hari ini? Okey. Hari ini kita akan belajar tentang respon. Cikgu apa benda respon? Respon ni adalah tindak balas ataupun tindakan ataupun jawapan. Maksudnya kalau apa-apa soalan, apa-apa pesanan atau permintaan diberi kepada kamu, apa jawapan kamu nak bagi? Apa tindak balas kamu? Apa respon kamu? Yang itu yang cikgu maksudkan. Okey, baik. Respon yang cikgu maksudkan di hari ini adalah kita akan belajar respon terhadap pesanan. Pesanan ni apa pula? Okey, pesanan ni macam amanat ataupun yang diminta kamu untuk sampaikan. Itu yang dimaksudkan dengan pesanan. Dia ada benda perkara minta kamu sampaikan. Tak apa. Cikgu akan tunjukkan contoh, ada 2 contoh di sini, nanti kamu akan faham ya. Kita tengok contoh yang pertama. Okey. Baik, contoh yang pertama, pesanan dulu. Ali, bawa kain untuk mengelap meja ini. Ini dia pesanannya. Ali, bawa kain untuk mengelap meja ini. Okay, bila dapat pesanan ini, kita ada tindak balas, kita ada respon dan kita ada jawapan untuk itu. Apa jawapannya? Ini dia. Baiklah ibu, saya akan membawa kain pengelap. Maksudnya pesanan tadi diberikan oleh ibu. Jadi jawapan ataupun respon dia, baiklah ibu, saya akan membawa kain pengelap. Okey, tak apa. Kita tengok lagi contoh yang kedua. Baik, contoh kedua, Ramu, bawa buku cerita itu. Pesanan dia, bawa buku cerita itu. Okey, dipesan kepada Ramu. Jadi yang kena bawa ni siapa? Ramu lah, pesanan ini untuk Ramu. Agaknya apa Ramu nak jawab? Apa respon daripada Ramu? Okey, kita tengok. Baiklah cikgu, saya akan bawa buku cerita itu. Inilah respon Ramu. Bila pesanan disampaikan kepada Ramu, Ramu pun menjawab, baiklah cikgu, saya akan bawa buku cerita itu. Itu maksud cikgu tadi, respon terhadap pesanan. Baik, cuba tengok buku teks muka surat 31. Okey, buku teks muka surat 31. Okey, ada contoh dibagi dekat situ. Buku segalanya. Okey, cikgu baca ya. Buku segalanya, mendengar dan bertutur, sampaikan pesan. Okey, sampaikan pesan. Ini perbualan antara 2 orang murid sekolah, kawan baiklah ni cikgu rasa. Okey, kita baca. Aileen, petang ni kita pergi ke perpustakaan mini Pak Cik Lokman. Itu apa? Itu pesanan yang warna merah tu. Kamu tunggu saya di rumah. Itu pesanan. Okey, apa Aileen tu nak jawab? Cuba tengok yang kotak warna pink dan jawapan warna biru ataupun tulisan warna biru. Baiklah Rina, saya tunggu kamu di rumah. Itulah jawapan ataupun respon kepada pesanan daripada murid perempuan yang bernama Rina yang pakai tudung tu. Pesanan dia, kamu tunggu saya di rumah. Dan respon daripada kawan dia, Aileen cakap, baiklah Rina, saya tunggu kamu di rumah. Okey, Aileen pesan lagi, kamu datanglah pada pukul 3 petang. Itu pesanan untuk Rina. Kemudian Rina jawab apa? Baiklah Aileen, saya akan datang. Ada mulut je. Agak-agak apa jawapan daripada Rina? Apa jawapan dia? Baik, Rina jawab apa? Baiklah Aileen, saya akan datang pada pukul 3 petang. Sebab itu yang dipesan oleh Aileen tadi. Aileen kata kamu datanglah pada pukul 3 petang. Rina jawab, baiklah Aileen, saya akan datang pada pukul 3 petang. Kemudian Rina cakap lagi, ajaklah kawan-kawan yang lain. Lepas tu Aileen jawab apa? Ya Rina, saya akan mengajak. Mulut lagi. Apa benda tu pula? Agak-agak apa?
Pandailah. Betul. Okey, ya Rina, saya akan mengajak kawan-kawan yang lain. Mak dia sekarang, Aileen ni dia faham pesanan yang dibuat oleh Rina, iaitu ajaklah kawan-kawan yang lain. Aileen kata, okey, saya pun akan mengajak. Ya Rina, saya akan mengajak kawan-kawan yang lain. Aileen pesan lagi, jangan lupa bawa buku yang perlu kamu pulangkan. Esok tamat tempohnya. Esok tempoh tamatnya. Mak dia orang nak pergi perpustakaan. Rina ada pinjam buku. Aileen pesan lah suruh bawa buku. Apa Rina jawab? Dapat tak apa yang Rina jawab? Rina akan cakap, baiklah Aileen, saya akan bawa buku yang perlu saya pulangkan. Cukuplah jawapan yang macam tu. Kalau kamu perasan, cikgu ada sebut tadi, baiklah, baiklah, baiklah. Mak dia perkataan baiklah tu adalah apa? Respon yang patut kita jawab sekiranya kita mendapat pesanan. Baik, perkataan baiklah ni benda yang sopan. Jadi kita perlu gunakan. Selain daripada kita gunakan perkataan baiklah, kita boleh juga gunakan ya. Ya Rina, saya akan mengajak kawan-kawan yang lain. Maksudnya dua perkataan ni, baiklah dan ya ni sesuatu perkataan yang baik, yang sopan yang kita kena jawab ataupun kita kena sebut bila kita mendapat pesanan. Mendapat pesanan. Itu menandakan yang kita faham. Kita faham pesanan yang diberikan ataupun disampaikan. Baik, boleh faham kan apa maksud cikgu mendengar, memahami dan memberikan respon. Respon tadi tidak balas ataupun jawapan terhadap pesanan. Baik, cikgu akan ajar satu lagi tajuk hari ini, iaitu tentang penjodoh bilangan. Cikgu harap kamu bersedia ya. Baik. Apa dia penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ini adalah perkataan yang biasa kita gunakan untuk kaitan dengan kiraan ataupun jumlah. Biasanya yang kita kira, yang kita jumlah, dan kalau dalam bahasa Melayu dia digunakan bersama dengan kata bilangan. Sebagai contoh, ada rumah. Ada banyak rumah. Kita sebut rumah, tapi kita boleh sebut 3 rumah. Tapi untuk cantikkan lagi, kita gunalah penjodoh bilangan 3 buah rumah. Itu sebagai contoh. Tak apa, cikgu bagi ni. Ada lagi 5 lebih kurang contoh ataupun penjodoh bilangan untuk kita belajar hari ini. Baik, kita tengok yang pertama. Penjodoh bilangan untuk benda-benda ni, penjodoh bilangan kita guna biji. Apa bendanya? Labu, cawan, telur, batu, bola. Ni contoh ya. Sebagai contohnya, cikgu buat ayat sikit lah. 2 biji cawan itu dibeli oleh ayah. Maksudnya sebelum perkataan cawan, kita gunakan perkataan biji sebagai penjodoh bilangan. Dan sebelum perkataan biji pula, kita letakkan berapa bilangannya. Cikgu rasa kamu faham kan maksud cikgu macam tu? Tak apa, nanti di ujung ni ada contoh ayat. Dekat buku teks kita akan tengok nanti. Baik, jadi untuk penjodoh bilangan biji, kita boleh gunakan untuk batu, bola, labu, cawan dan telur. Selain daripada yang ini, buah-buahan ya, durian ke, rambutan ke, tembikai, kita guna biji. Begitu juga dengan benda yang bulat ya, contoh macam guli. Guli kita boleh guna penjodoh bilangan biji. Baik, contoh yang kedua. Yang kedua penjodoh bilangan bilah. Bilah. Bilah pula kita gunakan untuk benda yang tajam. Cuba tengok gambar tu, tajam-tajam semualah. Ya Allah, tolonglah jangan main. Ada pisau, parang, keris, sabit dan gunting. Tolong ya, cikgu minta jangan ambil benda-benda ni kat dapur sebagai mainan kamu. Sangat bahaya. Kalau kena, ya Allah, tak tahulah cikgu nak bayangkan. Jadi ingat pesanan cikgu. Baik, jadi benda-benda yang tajam macam ni kita guna bilah. Sebilah pisau, 2 bilah parang, sebilah gunting,
2 bilah gunting, 2 bilah pisau, 2 bilah sabit, 3 bilah keris. Jadi semua perkataan bilah, okey, selepas perkataan bilah kita guna untuk benda-benda ni. Dan sebelum perkataan bilah kita guna berapa jumlah dia. Okey, baik. Jadi perkataan bilah ni memang khas untuk yang benda-benda tajam sahaja. Baik, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okey. Penjodoh bilangan keping. Eja. K-E ke P-I-N-G, ping, keping. Bila masa kita nak guna keping? Okay, pada benda duit shilling, roti, biskut, gambar dan juga papan. Okay, itu kita panggil penjodoh bilangan keping yang kita guna untuk benda-benda ni. Maksudnya selepas perkataan keping, kita letak benda-benda ni sebagai penjodoh bilangan. Okey, di hadapan perkataan keping pula adalah apa? Jumlah. Okey, pandai. 2 keping roti. 5 keping biskut. Beberapa keping gambar. Sekeping papan. Okey, cikgu rasa senang nak faham ni. Okey. Sebab apa? Sebab perkataan keping ni kita biasa guna. Contohlah kan, mak, saya nak makan sekeping roti. Okey, selalu kan sebut kan. Ataupun ayah, tolong ambilkan saya sekeping gambar. Perkataan yang kita selalu guna. Okey, jadi kamu secara tak sedar kamu dah guna sebenarnya penjodoh bilangan itu. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Okey, kita guna helai. Helai ni kita guna untuk kertas, daun, baju. Beberapa helai kertas. Okey, sehelai daun. 5 helai baju. Jadi perkataan yang sebelum benda ni kita letaklah helai. Okey. Sebelum tu cikgu nak ingatkan kamu, perkataan se ni bermaksud satu. Kita tak sebutlah sahelai, tak, satu helai. Okey, biasa satu kita sebut se. Okey. Okey, satu helai daun. Biasa jarang lah, memang tak ada digunakan. Biasa kita akan sebut sehelai daun. Tapi kalau daun tu ada 3, kita sebutlah 3 helai. Jangan pula kamu tulis ataupun kamu sebut 3 sehelai daun. Salah. Salah tu dia sebenarnya se tu menunjukkan satu. Tapi kalau 3, 4, 5 kita sebut macam biasa. Contoh baju. Sehelai baju maksudnya satu je baju. Tapi kalau 3 helai baju. Bukan 3 sehelai baju. Salah. Ingat yang itu. Okey, baik. Kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang terakhir. Perkataan buah. Buah ni bukan buah yang kita makan tadi. Tak. Bukan. Ini adalah buah untuk penjodoh bilangan. Pandai. Maksudnya selepas sebelum benda-benda ini kita letakkan buah. Contoh, okey, kereta ada berapa? Ada 3. 3 buah kereta. Basikal ada berapa? Ada 1. Sebuah kereta. Buku ada berapa? 8. 8 buah kereta pula. 8 buah buku. Bukan buah tembikai ke buah durian. Tak, ini buah bukan. Okey, ini maksudnya penjodoh bilangan buah. Okey, bukan buah-buahan tu. Itu ada beza, kamu kena faham. Satu lagi televisyen. Okey, satu televisyen. Tak sesuai. Sebuah televisyen. 3 televisyen. 3 buah televisyen. Pandai kamu ni, senang. Asyik baik kamu. Senang kamu ingat. Okey. Baik. Okey, buku teks. Muka surat 44 je. Okey, cuba tengok. Cikgu pun tak nampak berapa tu. Okey. Buku teks 44 rasanya. Okey, penjodoh bilangan. Padankan saya. Okey, kita baca sikit. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin.
Okey, ayat dia. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Cardboard tu kad yang besar tu ya. Jadi tapi dia guna sekeping, ada guna satu, disebut sekeping. Okey, perkataan keping itu adalah penjodoh bilangan. Okey, ayat yang kedua. Bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Sama juga, ada satu je guntingnya, kita guna bilah, ya. Kita gabungkan, dia akan jadi sebilah gunting. Okey. Prima mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Okey. Perkataan helai untuk benang bulu. Maksudnya yang benang tahu kan? Benang yang untuk orang kait tu. Tu benang bulu. Okey. Tapi dia tak ada bilang 1, 2, 3, 4. Cuma dia ada beberapa. Pun boleh digunakan. Sebab beberapa ni menunjukkan kata bilangan. Okey. Dan penjodoh bilangan dia helai lah. Beberapa helai benang buku. Okey. Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Okey. Nampak kan penebuk lubang yang kita letak kat kertas tu ada keluar lubang tu kan. Okey. Jadi itu pun satu disebut sebuah. Mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Tahu tak labuci? Yang macam manik-manik tu. Pernah dengar kan? Okey, baik. Jadi, beberapa biji labuci. Sebab banyak kan, takkan nak bilang 1, 2, 3 tak. Dah banyak, kita letaklah beberapa. Baik, itu adalah contoh ayat ya untuk penjodoh bilangan, keping, helai, bilah, buah dan biji. Dekat bawah yang warna hijau-hijau sikit tu, okay, dia ada dah tunjuk tu. Sekeping cardboard, gambar yang warna cardboard yang warna biru tu. Beberapa biji labuci yang dalam bekas tu. Kemudian sebuah penebuk lubang. Itu gambar penebuk lubang tu. Nampak kan? Okey, kemudian beberapa helai benang bulu. Tu yang pernah orang guna untuk kait tu. Dan juga sebilah gunting. Jadi itulah penjodoh bilangan. Okey, baik. Cikgu ada bagi latihan ya. Latihan dalam bentuk link pun ada. Kemudian kalau sempat cikgu akan bagi dalam bentuk tulisan lah untuk kamu jawab. Okey. Yang tulisan tu cikgu bagi dalam bentuk lembaran. Kamu jawab dalam buku bahasa Melayu, buku BM1 BM3 yang nombor 3. Buku kuning nombor 3. Dah lama tak menulis, cikgu pun lupa dah. Okey. Baik. Jadi cikgu harap pelajaran kita hari ini kamu akan faham. Dan latihan yang cikgu bagi, yang link dan juga yang tulis dalam buku tu, cikgu harap kamu dapat siapkan. Okey, baik, cikgu bagi link pada Telegram dan cikgu akan tunggulah dekat Telegram sampai habis masa. Kalau ada masalah, boleh kemukakan. Okey, dan jawapan untuk soalan yang kamu buat tu boleh juga disiarkan dekat Telegram. Cikgu akan semak je. Okey, bila jumpa nanti cikgu akan tanda. Okey, baik. Jumpa lagi. Jaga diri ya. Bye.